Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. طيب إن شاء الله اليوم نستمر درسنا في مادة الشريعة إن شاء الله. هذا موضوع آخر إن شاء الله. موضوع yang terakhir kita dalam syariah iaitu as-salah, iaitulah salat. Salat. Sebelum tu saya nak tanya, nampak tak jelas dekat skrin masing-masing? Jelas. Ya, baik, alhamdulillah. Baik. Okey, kita tengok satu persatu. As-salah, hunaka ta'rif. Salat ni biasalah kita dah belajar daripada sekolah. Cumanya kita nak tengok dia punya istilah-istilah dia fil lughatil arabiyyah dia macam mana. Baik. Awalan, ta'rif. Ta'rif as-salah, as-salah bermakna tutlaqus salah lughatan. Dari sudut lughah bahasanya ialah ad-du'a bi khair, ad-du'a bi khair ni kat sini. Ad-du'a bi khair. Itulah doa terhadap perkara yang baik. Doa perkara yang baik. Seperti mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un 'alim." Maksud dia, ud'ullaha lahum bil maghfirah wa shalli 'alaihim, dan doakanlah kepada mereka dengan taubat ataupun dengan keampunan daripada Allah. Jadi salat ni asal dia dari sudut bahasa ialah fil lughata ialah ad-du'a bi khair, doakan kebaikan. Okey, dari sudut istilah, ini dia punya point dia. Wa tutlaqus salat istilahan, dari sudut istilah aqwal wa af'alin makhsusah, perkataan dan perbuatan yang tertentu, tuftatahu bitakbir, yang dimulakan dengan takbir. Takbir ni takbiratul ikhram lah. Wa tuftatamu bitaslim, dan diakhiri dengan salam. Okey, dimulakan dia adalah perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang tertentu yang dimulakan dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Summiyat, dinamakan salat li'annaha tashtamilu 'ala du'a, kerana dia mengandungi doa-doa, banyak doa dalam salat. Wa li'annahu al-juz'ul ghalibu fiha, dan disebabkan doa itu adalah antara perkara yang banyak berlaku di dalam salat. Betul, namanya ialah salat. Jadi doa itu banyak berlaku di dalam salat, dinamakan sebagai salat. Okey, itu yang pertama berkenaan tentang ta'rif. Okey, boleh faham semua ta'rif dia? Fahim tu? Fahimna. InsyaAllah. Yang kedua, masyru'iyah. Macam biasa, selepas ta'rif dia ada masyru'iyah. Masyru'iyah ni apa maksud dia, kelas? Dalil. Dalil pensyariatan salat ni apa dia? Okey, yang pertama, tengok. As-salatu minal ibadat al-qadimah. Salat ini adalah antara ibadah yang lama dahulu ada dah syariat dia. Faqad qala ta'ala an sayyidina Ismail. Allah telah berfirman tentang Sayyidina Ismail, Nabi Ismail. Jadi salat ni bukan waktu Nabi Muhammad sahaja. Sebelum tu pun ada juga salat. Contohnya Allah sebut kepada Nabi Ismail, yang cerita kepada tentang Nabi Ismail, wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakah. Sesungguhnya dia Ismail menyuruh ahli keluarganya untuk salat dan berzakat. Wa kana 'inda rabbih mardiyya. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman ala lisani Isa. Dengan tutur Nabi Isa ni disebut apa? Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan aku mewasiatkan untuk salat dan zakat lah selagi mana aku ni hidup.
Jadi semua ni hadhihi binisbah lil umami as-sabiqah. Ini semuanya adalah nisbah daripada umat-umat yang terdahulu. Umat Nabi Isa pun solat, Nabi Ibrahim pun solat, Nabi Ismail pun solat. Wa ammal adillah fi masyru'iyyatis salah. Yang tadi itu cerita tentang Nabi Ismail, Nabi Isa. Manakala dalil tentang pensyariatan salat ala hadhil ummah, atas umat kita ni, umat Nabi Muhammad, kasirah, ada banyak. Contohnya Allah sebut dalam Quran, fa'aqimus salah, maka dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu bagi seorang mukmin ada waktu-waktu yang tertentu. Ini kaul daripada Al-Quran. Dalil Al-Quran yang inilah, ambil yang inilah. Fa'aqimus salah. Manakala hadis Nabi qaulur Rasul. Tadi ini kitaban ni mafruḍan. Mafruḍan maksudnya difardukan. Mauqutan bermakna muaqqatan bi awqatin makhsusah. Ada waktu-waktu yang tertentu. Sesungguhnya salat itu bagi orang mukmin difardukan dan ada waktu-waktu tertentu. Itu hadis tu dalil daripada Al-Quran. Dalil daripada hadis qaulir Rasul an Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman. Daripada Ibnu Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutuskan Mu'az bin Jabal ke Yaman. Ni sahabat Nabi Mu'az ni ke Yaman. Faqala, maka dia berkata, ud'uhum ila syahadah. Ajaklah mereka, serulah mereka kepada syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Fa inhum ata'uka lidzalika fa'limhum. Apabila mereka telah mentaati kamu dengan perkara tersebut, dan mengucap, fa'limhum, maka ajarkan mereka annallaha qad iftarada alaihim, bahawa Allah telah memfardukan bagi mereka khamsa salawat, 5 waktu salat fi kulli yaumin wa laila, pada sehari, pada setiap sehari semalam lah, 5 waktu salat sehari semalam. Jadi 2 dalil daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya kita tengok seterusnya tentang hukum-hukum salawat al-khams. Hukum solat fardu di 5 waktu. Ni kena belajar ni. Okey, kita tengok. As-salah min ahammi arkanil Islam. Salat ini antara rukun Islam yang 5 yang terpenting, antara rukun Islam yang 5 tu. Wahya imadun, dia adalah tiang minal a'midah, daripada tiang-tiang yang membina agama Islam ni. Salat tiang agama. Ini disebutkan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut buniyal Islamu ala khamsin. Islam ini dibina daripada 5 perkara. Bersyahadah la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadah bahawasanya tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah, dan menunaikan salat ni, wa iqamis salah, wa ita'iz zakat, dan menunaikan zakat, wal haji wa shaumi Ramadan, haji dan juga berpuasa dalam bulan Ramadan. Jadi salat ni antara tiang agama. Kalau kita tak dirikan salat, betul lah kita sebut dirikan salat sebab dia adalah tiang. Kalau kita angkat salat tu, maka akan terangkatlah agama kita ni. Kalau kita tak angkat solat tu, kita buat tak peduli je, tak solat, maka agama kita pun akan runtuh, tiada tiang. Tengok lagi. Wa qad ajma'atil ummah, telah bersepakatnya umat ini bahawasanya 5 solat fardu ini adalah fardu ain. Fardu ain ni kena gelapkan kat sini, fardu ain. 5 solat ni fardu ain. Setiap orang wajib, bagi setiap Muslim yang telah baligh, yang berakal, zakarin wa unsa, lelaki mahupun perempuan, wa ala annahu la takunu salah, dan ia tidak berlaku salat fardu ain
minas salawati siwahunna. Maksudnya tidak ada solat-solat fardu ain yang lain melainkan solat fardu 5 waktu ini sahaja. 5 waktu ini sahaja. Tak ada solat fardu yang lain. Solat fardu ain. Solat fardu kifayah ada Solat jenazah fardu kifayah. Solat berjemaah fardu kifayah. Tapi solat fardu ain yang wajib bagi setiap orang Islam yang berakal, yang baligh, lelaki dan perempuan, tidak ada melainkan solat fardu yang 5 ni sahaja. Okey. Hada bin nisbah likulli muslim baligh akil zakarin wa unsa. Okey, ini untuk semua orang yang berakal, muslim yang baligh, yang berakal, lelaki dan perempuan. Wajib ataupun fardu ain. Kita sebut hukum dia ialah fardu ain. Apa hukum solat? Kelas, ma hukumus solat? Fardu ada orang tak ni? Fardu ain. Alhamdulillah ada juga orang menjawab. Kena sahutlah bila saya tanya Fardu ain, senang je fardu ain. Wa amma saghir, manakala bagi kanak-kanak ni, bagi kanak-kanak yang kecil, fayu'maru biha, perlu untuk kita memerintahkan mereka untuk solat. Kena suruh dia orang solat juga. Idza balagha sab'a sinin, apabila mereka sampai umur 7 tahun. 7 tahun ni 7 tahun hijrah, bukan 7 tahun Masihi. Kalau 7 tahun Masihi, contoh awak 6 tahun Masihi, sebenarnya awak dah hampir 7 tahun dah. Dia ada kiraan-kiraan dia. Tahun hijrah ni dia lebih cepat berbanding tahun Masihi. Maksudnya adik kita yang umur 6 tahun dah kena suruh untuk ajar dia untuk solat 5 waktu. Tamrinan, sebagai latihan baginya. Ala hadhihi salah, ke atas solat ini. Wa yudrabu ta'diban, dan disebut untuk mendidik mereka idza tarakaha, apabila mereka tinggalkan solat ba'da bulughihi 10 sinin, apabila umurnya sudah 10 tahun. Apabila dah 10 tahun, kalau dia tinggalkan solat, wa yudrabu, dipukul dia untuk mendidik. Pukul untuk mendidik, bukan nak marah. Mendidik pada usia 10 tahun jika dia tidak solat. Ni umur 10 tahun ni dah kena pukul lah. Kalau kita kalau dia tak nak solat, pukul tu untuk mendidik lah, bukannya untuk mendera. Kan? Ghaira mubarrihin wala muji'in, maksudnya tidaklah sampai mencederakan, sampai menyeksa dia, tidak. Tetapi sebagai mendidik dia. Didikan untuk dia kena rotan sikit, boleh sebagai didikan. Kalau dia tak nak solat ketika umur 10 tahun, 10 sini. Ini seperti mana dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut, riwayat Abu Daud, muru auladakum bis salah, perintahkanlah anak-anak kamu untuk solat, wahum abna'un sab'i sinin, apabila mereka usianya sampai 7 tahun. Wadribuhum, maka pukullah mereka, sebagai didikan lah. Wahum abna'u 10 sinin, apabila umur 10 tahun. Kalau tak nak solat umur 10 tahun ke atas, sengaja tinggalkan, maka boleh kita mendenda dia. Okey. Okey, cuba tengok ni, ada satu tazkirah, sikit peringatan kat tepi ni. Dia kata apa? Satu hadis Nabi, annahu zakara salah yauman faqala man hafaza 'alaiha, siapa yang memelihara solat akan mendapat cahaya, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Siapa yang memelihara solat akan mendapat cahaya dan kejayaan pada hari kiamat. Siapa yang tidak menjaga pula, mereka tidak mendapat cahaya dan tidak dapat kejayaan pada hari kiamat. Dan mereka akan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf. Semua ni adalah orang-orang kafir yang munafik, yang tidak mahu solat. Ni semua ni siapa yang tidak menjaga solat. Okey, seterusnya. Tengok. Laju-laju ni Jadi poin-poin nanti kamu kena buat dalam latihan lah. Soalan tanya terus kalau tak faham. Latihan tu kena buat tak ramai yang hantar latihan ni. Kenapa? Persoalan di situ.
Okey, baik. Hukmu tarik as-salah. Hukum orang yang meninggalkan solat. Okey, kalau umur 10 tahun pun Nabi kata suruh pukul, apatah lagi umurnya 25 tahun, apatah lagi umurnya 13 tahun. Sengaja tinggalkan solat subuh, contoh. Sengaja tak nak solat subuh, maka ibu bapa sepatutnya menghukum mereka, denda mereka sebagai peringatan. Peringatan bagi orang yang tak solat. Okey, hukum dia. Okey, contoh. Apa hukum dia? Ada enam kisah, 6 perkara ni. Okey, kaslan. Maksudnya malas. Apa hukum bagi orang yang malas? Nisyanan. Apa hukum solat yang tinggalkan solat bagi orang yang terlupa ataupun tertidur? Juhudan. Apa hukum orang yang tinggal solat kerana terpaksa. Terpaksa ni kita tengok contoh terpaksa, dia kena paksa tinggalkan solat dia. Kau jangan solat, kau solat mati aku bunuh. Macam tu. Fiskun, fasik ni orang yang berbuat dosa orang buat dosa ni. La ismalahu, orang yang tiada dosa baginya. Contoh OKU, kanak-kanak, bayi dan sebagainya. Kufrun, orang yang kafir. Apa hukum dia tinggalkan solat? Okey, cerita Tarkus salawatil maktubah muta'ammidan muharramun wa kabiratun minal kabair. Meninggalkan solat fardu 5 waktu dengan sengaja adalah haram dan daripada dosa-dosa yang besar. Sekarang ni ramai orang tidak solat. Kan? Sengaja. Bukan kanak-kanak, bahkan orang dewasa pun sama. Kita boleh tengok. Mudah je. Tengok dekat pasar-pasar malam, pemandu-pemandu lori, pemandu-pemandu bas. Dulu saya pernah saya naik bas, rupanya memang selalu dah jadi macam tu. Saya naik bas daripada Pantai Timur sampai ke Kuala Lumpur. Jadi waktu solat, saya naik tu waktu petang, jadi waktu petang tu dah lepas asar lah. Saya waktu pagi. Waktu pagi pukul 12 lebih kurang belum masuk Zuhur lagi. Jadi sepanjang perjalanan tu hanya sekali sahaja dia berhenti. Masa itulah saya dan isteri anak-anak semua pergi solat. Solat jamaah lah Zuhur dan Asar. Okay, sudah selesai dah Zuhur dan Asar. Okay, sampai dekat KL, lebih kurang dalam rupanya sampai sana Maghrib. Lepas tu jam pula. Lepas tu pemandu tu tak nak pula berhenti. Bila tak nak berhenti, dia teruskanlah perjalanan kan sampai ke, saya tak ingat apa nama dia, TBS, Station Bus TBS. Lebih kurang dah waktu maghrib, dah habis maghrib dah. Kan? Dah habis maghrib dah. So tak apalah, tak ada masalah, boleh jamak takhir. Tapi yang saya peliknya, bas tu pemandu dia tidak keluar untuk solat ke. Pemandu dia memang kita nampak, dia pergi keluar minum makan, lepas tu dah masuk balik dalam bas. Sekejap je. Dan dia horn kuat-kuat sebab kita lambat. Sebab kita pergi makan, kita pergi semayang pula, nak nunggu semayang tu ramai orang. Kita lambatlah kita nak naik bas kan. Jadi dia marahnya pula kita. Sedangkan dia hanya turun makan dan minum lepak-lepak, besar okok semua, naik bas balik. Jadi nampak memang jelas lah. Ramailah orang yang tak solat sebenarnya. Sedangkan yang kita belajar ni, kalau tak solat sengaja, maka hukum dia ialah haram, bukan saja haram, kabirah minal kabair, antara dosa-dosa besar sengaja meninggalkan solat. Okey. Wa amma man tarakaha jahidan. Adapun bagi orang yang meninggalkan solat itu kerana terpaksa. Kalau dia tak tinggalkan, kalau dia solat, dia kena tembak dan sebagainya, liwujubiha. Wa amma man tarakaha jahidan liwujubiha famurtadun. Okey. Man tarakaha jahidan liwujubiha. Jahidan liwujubiha ni, jahidan ni maksudnya dia macam ni. Dia tinggalkan solat kerana dia hendak menentang kewajipan solat tu. Dia kata tak payah solat macam orang Syiah yang sesat ni kata kan, satu hari tak payah kau solat sampai 5 waktu, buat apa? Kau ingat Tuhan, tu dah kira solat lah tu. Kita kembali kepada tujuan. Tujuan dia nak ingat Tuhan, tu je. Dah ingat Tuhan dah, tak payahlah solat. Itu maksudnya jahidan ni, maksudnya dia menentang. Fa murtad, maka dia menjadi murtad. Siapa yang menentang kewajipan solat, maka menjadi murtad. Siapa yang tak solat sengaja, maka dia berdosa dan berdosa besar. Li'inkarihi ma huwa ma'lum minad din bid-darurah. Okey.
So dua keadaan tadi tu. Okey, cuba tengok dia punya syarah dia lagi. Apa hukum yang lain? Wa qad ittafaqa jumhurul ulama, telah bersepakat jumhur ulama bahawa mukhtalaful mazahib. Dari sudut berbezanya mazhab ni, mazhab-mazhab ulama fiqh ni ada banyak mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi dan sebagainya. Mereka bersetuju semua sekali. Bersetuju bahawasanya anna tarikas salat, orang yang meninggalkan salat, yukallafu biqada'iha, wajib untuk menggantikannya. Wajib gantikan orang yang sengaja tinggalkan salat. Kalau perempuan datang haid tak dikira lah. Tak dikira. Tapi orang yang sengaja tinggalkan solat, maka wajib untuk menggantikan, mengqadakkan dia. Sawa'un tarakaha nisyanan, sama ada dia tinggalkan solat itu secara terlupa ataupun sengaja. Kalau terlupa tak berdosa, tapi dia kena qadak juga. Contohnya dia tidur, bangun-bangun dah pukul 8. Memang tak sedar dah pukul berapa, tak sedar langsung, kan? Dia terbangun pukul 8 dah. Maka dia wajib untuk qada, buat juga solat subuh. Tapi kena qada. Ni nisyan, terlupa. Terlepas. Ataupun sengaja. Sengaja juga. Dah bangun tapi tidur balik. Sudahnya bangun, pagi pergi sekolah, tak semayang. Wajib untuk dia qada semula solat itu. Kan? Okay. Ma'al farik at-tali. Okay. Kita tengok. Tarikus solat ni ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, orang yang meninggalkan solat kerana keuzuran seperti dia lupa ataupun tertidur. Terlupa, nisyan ataupun naum. Naum ni tertidur. La ya'thamu, tidak berdosa. Tidak berdosa Wa yajibu hatman alaihil qada. Dan wajib dia segera untuk qada. Hatman ni kena segera Wajib untuk dia segera qadakan. Tak boleh tangguh-tangguh dah. Wa dalil wujubil qada, dalil wajibnya qada solat ni yang tertinggal ni seperti mana hadis Nabi, man nama an salatin aw nasiyaha, sesiapa yang tertidur dan daripada solat ataupun terlupa menunaikan solat, fal yusalliha idza dzakaraha, maka segeralah ia bersolat apabila ia teringat dah. Teringat tak solat, kena solat segera. La kafarah laha, tiada balasan baginya illa zalika. Okey Maksudnya kat situ la kafarah laha illa zalika yadullu ala, menunjukkan bahawasanya la budda min qada'il faraid al-faitah. Mesti untuk qada' solat, gantikan solat fardu itu yang kita tinggalkan tu. Mahma kasura adaduha, walaupun banyak. Contoh tidur daripada pagi, bangun, esok baru bangun. Satu hari dia tidur. Tak makan, tak minum, tak apa. Bangun esok pagi dia. Maka dia kena ulang. Semua solat tu kena qada. Pada subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Semua. Tu maksud dia. Tanpa mengira berapa rakaat. Au ba'da zamaniha. Ataupun berapa lama dia tertidur tersebut. Okey, itu keadaan yang pertama. Tak berdosa. Yang terlupa, tertidur. Yang kedua, keadaan yang kedua, tarikus salat bi ghairi uzrin, tanpa adanya keuzuran dia tinggalkan solat. Tarikus salat ni orang yang meninggalkan solat tanpa uzur, maka dia menjadi berdosa. Wa tajibu alaihi al-mubadara ila qada'iha, dan dia wajib juga untuk segera mengqada ataupun menggantikan. Ni dah dosa dah sengaja tinggal. Kalau tak solat juga, tak qada juga, berdosa yang kedua. Dua kali dosa untuk orang yang sengaja tinggalkan solat dan tak mahu qada solat pula. Besar. Bab solat ni besar, jangan main-main. Okey, baik. Tu yang berkenaan tentang hukum orang yang meninggalkan solat. Okey, setakat ni semua orang boleh faham? Fahim tu? Fahimna. Okey. Okey baik. Jadi kita dah tengok tadi ta'rif. Ta'rif solat ialah ad-du'a bi khair. Ta'rif solat istilahan aqwal wa af'al makhsusah kan. Di kulli muslimin wa balighin zakarin wa unsa. Okey Kemudian kita dah tengok hukum tarikus salah, hukum menunaikan solat fardu ain fardu ain, bukan sebut wajib, sebut fardu ain. Setiap orang perlu, wajib.
Hukum tarikus salah kita dah tengok tadi, hukum sengaja meninggalkan, kalau tak ada uzur berdosa. Kalau ada uzur, terlupa dan sebagainya, maka tidak berdosa. Tapi wajib kedua-duanya untuk qada. So kita terus kepada syarat wajib solat. Apa yang menyebabkan solat itu wajib bagi kita? Man tajibu alaihi salah. Siapakah orang yang wajib untuk menunaikan solat? Tajibu salah ala kulli muslimin. Wajib untuk solat bagi setiap orang Islam. Baligh yang berakal, yang berakal. Tahir minal haid wan nifas. Suci daripada haid dan nifas, khususnya bagi perempuan. Jadi ada 4 syarat dia. Yang pertama, cuba baca sama-sama apa syurut dia. Yang pertama, kelas awalan al-islamu. Al-Islam. Al-Islam. Yang kedua apa dia? Al-Aqal. Al-aqlu, berakal. Yang ketiga apa dia maksud dia? Syarat dia? Balik. Baligh ataupun al-bulu, baligh. Yang keempat apa syarat wajib dia? At-taharatu minal haid wan nifas. Okey, kita tengok syarah dia macam mana. Syaratul awal, syarat pertama Islam. Fala tajibus salah ala kafir asli. Tak wajib solat bagi orang kafir. Kau suruh orang kafir solat, dia gelakkan balik kat kau. Walakin tajib alal murtad. Tapi orang yang murtad ni dia jadi wajib. Murtad ni maksudnya orang yang dia menentang solat. Dah keluar daripada agama, dia tak percaya dengan agama kan, murtad. Tapi hukum dia tetap wajib. So, orang murtad ni dosa dia terlalu besar berbanding orang kafir. Sebab apa? Setiap waktu solat, dia tak solat, berdosa. Walaupun dia dah murtad, dia kata aku dah keluar dari Islam. Berdosa dia tu. Berbanding orang yang memang tak masuk Islam, kafir, kurang sikit. Dosa juga, lebih kurang sikit berbanding orang murtad ni. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, syaratul thani, al-aqlu berakal. La tajib as-salat ala majnun. Tidak wajib salat bagi orang gila, majnun kerana apa? Li'adami idrakihi wala ala maghma alaihi. Okey, kerana mereka ni tidak sedar apa yang berlaku kan. Baju pun pakai tak betul, dia pun tak tahu malu apa semua, orang gila kan. Maka buat apa? Nak solat lagi. Macam mana nak solat? Wala ala maghma alaihi. Begitu juga orang yang pengsan. Orang yang hilang fikiran, pengsan ke, koma ke dan sebagainya lah. Maka tak wajib dia untuk solat. Ketiga, baligh la tajibu salat ala sabiyyin saghir. Tidak wajib solat ke atas kanak-kanak kecil qabla bulughihi, sebelum umur baligh. Umur baligh kena suruh juga solat sebagai latihan. Umur 10 tahun tak solat kena pukul sikit. Sebagai didikan. Tapi yang dah betul-betul wajib masa baligh. 4, at-tahara minal haid wan nifas. Suci daripada haid dan juga nifas. Okay? Nifas ni darah yang keluar masa bersalin itu kan. Sorry. Al-haid yang kita tajuk itu kan. Al-haid wan nifas itu. Kita belajar itu. Okey. La tajibus salah ala haidin. Okey, tidak wajib salat bagi orang yang perempuan yang haid ni, yang datang haid ni. Au nufasa ataupun perempuan yang melahirkan anak yang keluar darah nifas dia. Li'adami sihatiha minhuma, kerana mereka ni memang tak sahlah solat kan. Liqiyamil mani' minha, kerana adanya penghalang iaitu hadas akbar, hadas besar mereka. Mereka sedang berhadas besar. Jadi tunggu jelah sampai habis kan. Bal mukallifatani bitarkiha wa yuhramu fi'luha. Tetapi bahkan mereka ni wajib untuk tinggalkan solat. Dan berdosa kalau dia orang solat. Jadi macam tu pula. Kalau solat jadi berdosa pula. Kalau orang kafir tadi solat tak berdosa, tak ada masalah. Dia tak masuk Islam lagi, dia orang kafir. Saja dia nak try solat kan macam mana kan? Boleh, tak ada masalah. Orang gila dia nak belajar solat. Orang gila tiba-tiba dia nak jalan, nak join kita solat sekali kan? Boleh, tak ada masalah. Tapi tak diterima lah. Kan? Budak-budak kecil nak solat. Boleh, tak ada masalah. Lagi bagus, digalakkan. Tapi tak wajib. Tetapi bagi orang perempuan yang haid ataupun nifas, kalau dia solat, sengaja dia solat pula,
maka berdosa pula dia. Jadi macam tu pula dia lain sikit. Berdosa dia kalau dia solat. Sewajibnya dia tidak solat. Okey, tu. Syarat-syarat wajib solat Okey. Kita terus kepada syarat sah solat pula. InsyaAllah. Kita buat dua bahagian Kita akan buat syarat sah solat, kemudian rukun-rukun solat. Rukun-rukun solat. Rukun solat. Sampai situ dahulu, kita akan sambung lagi nanti So sekarang ni tengok. Syarat sah solat syarat sah solat. Okey, cuba tengok. Apa dia syarat sah solat? Ma tatawaqqafu 'alaiha sihhatus solah. Okey, sekiranya dia tidak ada benda tersebut, maka solat tidak sah. Bihaitsu idza talla syartun min hadhihi syurut fas-salah ghairu sahihah. Apabila tak ada benda-benda ni, maka salat itu tidak sah. Apa dia yang pertama? Dukhulul waqti, masuknya waktu. Macam sekarang tengah masuk waktu zuhur dan dengar azan. Dukhulul waqti. Fala tasihhu salat, maka tidak sah salat apabila belum masuk waktu, tidak sahlah. Yang kedua, syarat sah dia sitrul aurah, menutup aurat. Faman salla wa huwa kashifun li'auratihi, siapa yang solat sedangkan dia punya aurat dia terdedah, sesungguhnya solat dia tidak sah. Contoh, bagi seorang lelaki selalu berjadi macam ni Orang lelaki pakai baju singkat, pakai baju sendat. Lepas tu bila dia sujud, baju dia tu ke atas, naik ke atas. Lepas tu pula seluar dia ke bawah. Seluar dia pun sama juga ketat ke bawah. Jadi tersingkaplah dia punya dia punya punggung belakang dia tu. Maka kalau dia sedar benda tu terbuka, maka dia tidak sah solat tersebut. Kena ulang balik solat tu. Tak perlulah ambil wuduk. Kena betulkan balik dia punya pakaian dia ketika solat. Begitu juga perempuan. Kalau perempuan yang tak pakai telekung ni, sebab tu lagi telekung ni selamat. Selamat maksudnya dia dah labuh cukup besar dah. Kalau dia pakai tudung biasa, boleh sah solat. Tapi kalau terdedah aurat dia, contoh, dia pakai seluar, pakai baju, tudung, labuh macam biasa. Tapi bila dia solat, seluar dia singkat. Seluar dia tertarik ke atas, ternampak dekat kaki dia, ternampak sedikit dekat kaki dia tu, terbuka sikit. Kalau dia sedar benda tu, maka tidak sah. Kalau dia tak sedar, kalau dia sedar, dia cepat-cepat tarik, tutup, tak apa. Tapi kalau dia sengaja biarkannya, maka tak sah lah solat tersebut. Kena ulang balik solat itu. Okey. Kemudian yang ketiga, at-taharah minal hadas, suci daripada hadas. Okey, sama ada hadas besar ataupun hadas al-akbar ataupun al-asghar. Faman shalla wa huwa muhdis, siapa yang solat dalam keadaan berhadas, maka solat dia batal. 4, at-taharah minan najas, suci daripada najis. Tadi hadas, yang ni najis. Okey, wajib bagi seorang musalli, orang yang solat, ayyajtaniban najasah, menghindari daripada najis pada badan dan juga baju dan juga tempat. Tak boleh ada najis pada badan dia ataupun baju dia ataupun tempat dia. Faman shalla wa alaihi najasa aliman biha zakiran laha, siapa yang solat sedangkan ada najis kan tempat tu ke baju dia ke badan ke, dan dia tahu benda tersebut dan dia mengetahui, memang dia sedar benda tu ada, dia biar je, sesungguhnya solat dia tidak sah. Sengaja dia biarkan. Ya, tak boleh Istiqbalul kiblah, mesti menghadap kiblat, syarat sah dia. Siapa yang solat fardu selain daripada menghadap kiblat kita di Kaabah, maka wa huwa qadir ala istiqbaliha, maksudnya dia mampu untuk menghadap kiblat tersebut. Bukannya dia tak mampulah, dia memang menghadapkan kiblat. Tak ada orang halang dia kan. Sesungguhnya kalau saja solat selain daripada kiblat, contoh saya nak solat menghadap Masjidil Haram, Masjidil Nabawi lah pula. Asyik solat kat Kaabah je. Nak solat menghadap Masjid Nabawi lah pula. Maka solat dia tu batal. Batal lah. Batal solat orang tersebut. Okey, baik. Seterusnya kita tengok. Okey, masuk kepada rukun solat. Ini terakhir. Rukun-rukun solat. Arkanus solah. Okay, apa maksud rukun? Ma makna ar-rukun? Rukunu syai' makana juz'an asasiyan minhu. Rukun ni maksudnya ialah
sesuatu yang menjadi sudut asas baginya. Seperti bab, seperti mana pintu. Pintu ni sudut asas. Tak ada pintu, bukan rumah namanya kalau tak ada pintu. Penjaga pun ada pintu. Itu maksudnya rukun. Rukun ni, benda asas. Fa'ajza'us salat, juzuk-juzuk bahagian-bahagian salat ni, idzan arkanuha, rukun dia ialah seperti al-qiyam, berdiri, war-ruku' dan ruku' dan sebagainya. Wala yatakamalu wujudus salah wala tatawaffaru sihatuha, tidak sah salat, tidak sempurna salat itu, okay, illa kecuali dengan menyempurnakan keseluruh juzuk-juzuk bahagian-bahagian dia tu, bisyakli wa tartib, dengan betul dan juga dengan tertib, al-waridain, seperti mana yang telah warid, yang telah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Jibril alaihi salam. Kena ikut betul-betul sebiji-sebiji apa yang Nabi ajar, yang guru ajar, Nabi ajar sahabat, sahabat ajar bawah-bawah lagi tabi'in dan sebagainya, sampai kepada guru kita ajar kepada kita. Jadi bersisilah. Macam itulah Nabi salat. Okay. Wa yatalakhasu adadu arkanis salat, dan talkhiskan, disimpulkan rukun solat ni ada 13 perkara. Salah satu asyara rukunan. 13 qauliyan, fi'liyan, qalbiyan. Dari sudut qaul, dari sudut bacaan, dari sudut perbuatan, fi'liyan, dari sudut qalbiyan, dalam hati. Kita tengok yang pertama. Ini qalbi, ini daripada hati. An-niyah. Okay. An-niyah bermakna niat. Niat itu berada tempatnya di dalam hati. Niat itu tempatnya di dalam hati, bukannya pada lafaz sahaja. Lafaz itu sunat. Yang wajibnya, rukunnya, niatnya dalam hati. Niat tu maksudnya qasdus syai'. Kita nak buat sesuatu, kita niat. Itu niat. Muqtarinan, yang bersamaan dengan awali ajza'i fi'lihi wa mahalluha al-qalbu. Dia mesti sama dengan perbuatan yang pertama. Itu perbuatan pertama dia ialah diri tegak, kan? Takbiratul ihram. Allahu akbar. Masa kita sebut Allahu akbar, masa itulah kita niat dalam hati, saja aku salat fardu zuhur 4 rakaat kerana Allah Taala. Masa tu. Kan? Tempat dia dalam hati. La budda li sihatiha an taqtarina bi takbiratul ihram. Ni saya cakap ni. Mesti dia sama dengan takbiratul ihram. Masa kita takbiratul ihram, masa tu kita niat. Bihasu yakunu qalbuhu mutayaqqizan. Okay. Hati dia memang sedar pada ketika itu, ketika dia menyebut lafaz Allahu Akbar tu, takbir. Untuk dia salat, dan disunatkan untuk melafazkan dengan lisan. Sunat dia baca. Wa tushtaratu fin niyah, dan disyaratkan bagi niat ada beberapa perkara. Yang pertama, niat tu qasdu fi'lis salah litatamayyaza an sa'iril af'al. Okay. Meniatkan solat itu untuk membezakan dengan perbuatan-perbuatan yang lain lah. Okay. Itu tujuan untuk solat. Tujuannya niat. Niyatul fardiyah, niat yang wajib. Idza utliqa duna an yanwiya fardiyah wuqi'at as-salatu naflan. Sekiranya kita niat bukan solat fardu, contoh kita saja aku solat zuhur. Fardu zuhur lah maksudnya. Saja aku solat kerana Allah Ta'ala. Jadi solat kalau tak tepat dia punya niat, maka tak dikira. Niat solat zuhur, tapi dia niat saja aku solat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dia tak sebut tu fardu zuhur dalam hati dia. Maka tak berkira. Dia akan dikira sebagai solat naflan, solat sunat sahaja. Saja aku solat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Jadi kena niat fardiyah. Niat fardu tu. Ta'inuha, tentukan niat tu solat apa. Litatamayyaza an ghairiha, untuk kita untuk membezakan daripada solat yang lain, sama ada zuhur, asar ataupun jumaat. Solat jumaat pun usalli fardu jumaati. Rakaatain ini adaan makmuman lillahi ta'ala. Macam ni contoh dia. Salli fardu zuhri, kena sebut fardu ni. Fardu zuhri kena sebut. 4 rakaatin lillahi ta'ala. Tak boleh kita sebut usalli salatan 4 rakaatin. Tak boleh macam tu Yang kedua, al-qiyam, berdiri bagi yang mampu.
Ma'al qudrah fi salatil mafruḍah. Dalam salat fardu berdiri bagi mereka yang mampu. Yang mampu sahaja. Tak mampu tak apa, tak ada masalah, boleh duduk. Okey, berdiri ni wajib. Wajib dalam solat fardu. Manakala solat sunat, nafilah bermakna solat sunat. Tengok saya terjemahkan ikut ni saya punya apa? Kerja ni. Fayusannul qiyam, dan disunatkan je qiyam. Berdiri itu sunat dalam solat sunat sahaja. Maksudnya bolehlah solat sunat tu duduk. Wa innama yu'tabaru syakhsu qa'iman idza kana muntasibal qamah. Okey, diibaratkan orang yang berdiri tu dalam keadaan dia berdirilah. Fa idza inhana duna uzrin bihaitsu amkana an talamasa rahahu yadahi rikbatahu batalat salatuhu. Sekiranya dia sengaja solat fardu, dia tanpa uzur dia tak berdiri, maka solat dia menjadi batal, maka dia perlu balik berdiri. Kena ulang balik solat. Tak boleh bagi orang yang mampu sengaja dia solat duduk, kecuali kalau memang sakit dan sebagainya lah. Terpeliat ke, kan, kita ada masalah. Itu yang kedua, berdiri. Ketiga, takbiratul ikhram, lafaz Allahu Akbar wajib, mesti ada dan dengar. Tak boleh dalam hati je. Ini antara rukun qauli, kena sebut Allahu Akbar, suara tu kena jelas. Wala tadurru ziyadah la tamna'u, tak boleh pula kita nak tambah-tambah pula. Allahul Akbar, ada alif lam pula. Allahul Jalil Akbar, tambah-tambah pula al-Jalil kalimah tu. Sekiranya dia tambah satu-satu kalimah antara sifat Allah, seperti Allahu huwal Akbar, ataupun dia tukar dia punya sebutan tu Al-Akbarullah, maka tidak sahnya takbir tersebut. Jadi mesti takbir mesti sebut Allahu Akbar, sebut maksudnya qauli, mesti sebut walaupun kita solat bersendirian, kena dengar dekat telinga kita sebab dia rukun qauli. Rukun qauli. Kemudian yang keempat, qiraah suratul Fatihah. Qiraah baca surah Fatihah. Wajiblah, tak boleh kalau tak baca. Wa tajibu fi kulli raka'atin sawa'un kana al-musalli imaman. Wajib untuk kita baca pada setiap rakaat, sama ada imam ataupun makmum ataupun solat bersendirian, ataupun solat sirriyah. Sirriyah ni maksudnya solat yang tak baca kuat, yang baca senyap, atau jahriyah yang baca kuat, sama ada solat fardu ataupun solat sunat. Wajib baca surah Al-Fatihah. Dia rukun. Yang kelima rukun ni ialah rukun ni ialah an yanhaniyal musalli qadra ma yumkinuhu min bulughi rahiyatihi li rukbatayhi. Maksudnya samalah, kan? Sama, tengok kedudukan ni 90 darjah ni. Rukuk dia 90 darjah ni yang paling bagus ni. Kemaluhu an yanhaniya bihaitsu yastawi zahruhu ufuqiyan. Sama macam ni bentuk dia rukuk, kan? Dia mesti turun, rukuk ni mesti turun ke bawah. Dan disyaratkan rukuk, yang pertama syarat rukuk ialah alla yaqsida bi inhinaihi syai'an akhar. Dia tidak meletakkan tujuan yang lain untuk dia membongkokkan badan itu selain daripada rukuk. Contoh nak hormat orang ke, itu tujuan orang lain macam orang Jepun kan. Tapi rukuk ni dia niatkan memang nak rukuk lah. Sekiranya dia niatkan khaufan min syai', takut dengan sesuatu, dia rukuk tu maksudnya dia tundukkan badan dia sebab mungkin ada sesuatu binatang ke nak kejar ke apa kan, yang berbahaya sebagainya. Summastamarra manhaniyan qasidan ayyaj'alahu ruku'an lam yasihha ruku'ahu. Kalau dia sengaja dia teruskan je, dia takut dia teruskan je bongkok macam tu kan, maka tidak sah rukuk dia. Wajib untuk dia ulang balik rukuk ni, berdiri balik, rukuk betul-betul balik, rukuk solat, bukan rukuk tunduk kepada binatang, takut dan sebagainya. Itu yang pertama syarat dia. Yang kedua syarat dia ayat ma'inah, mesti tamakninah. Bila bongkok tu tak boleh bongkok terus naik, kena bongkok, kena tamakninah, berhenti seketika. Lebih kurang dalam 2 saat macam tu, 1, 2 macam tu. Tu yang sunat kita baca zikir dalam tu. Wa aqalluhu sayakunu ba'dal harakah. Itu yang kelima. Rukun yang kelima. Rukun yang keenam, i'tidal ni bangun daripada rukuk
Wukuf yafsilur rukuk. Wukuf ni ialah berhenti sebentar yang memisahkan rukuk dengan sujud. Kena berhenti, tegak. Idza rafa'a ra'sahu minar rukuk, bila bangun angkat kepala daripada rukuk, lam ya'tabir as-sujud. Tidak dikira sebagai sujud sehinggalah yastawiya qa'iman. Mesti sama berdiri dia tu mesti tegak. Mesti berdiri tegak. Okey, apa syarat dia i'tidal ni? Syarat dia la yaqsidu birraf'i minar ruku' syai'an akhar ghairal i'tidal. Tak boleh niatkan selain daripada i'tidal. Bila itu memang itu i'tidal lah. Okey. Yang kedua syarat dia mesti tamakninah, mesti berhenti sekejap. Tak boleh bangun terus sujud. Bangun terus sujud. Tak boleh. Kena tamakninah sekejap. Maksudnya sekejap dalam 2 saat macam itulah. Okey. Yang ketiga, la yatilul wukuf fihi tatwilan fahishan. Tidak dia memanjangkan i'tidal lama-lama bona. Tak boleh lama-lama sangat. Sengaja lama-lama kan. Bi an yazida ala muddati qiraatil Fatihah. Sampai waktu dia tu macam dia baca surah Fatihah. Lagi panjang daripada surah Fatihah. Lama berdiri kan. Tak boleh kan. Li'annahu ar-ruku' rukunun qasir la yajuzu tatwiluhu. Kerana rukuk ni adalah satu rukun yang pendek sahaja. Bila dah pendek, kita bangun tengah-tengah tu pendek lah juga. Kan? Tak boleh lah lama-lama. Yang keenam. Yang ketujuh, 2 sujud pada setiap rakaat. As-sajdatani, 2 sujud pada setiap rakaat. Apa syarat sujud? An tukshafal jabhah. Inda mulamasatiha al-ardu. Dahi kita ni masa solat mesti terbuka. Mesti kena dekat bumi ya. Maksudnya tempat sujud tu mesti tepat, mesti kena. Tak boleh dahi kita tertutup. Kalau orang pakai serban tutup sampai dahi tutup ni kan. Tu tak sah tu. Tak memenuhi syarat dah tu. Dia kena angkat. Itulah kalau kita pakai songkok ataupun kopiah, kita ke ataskan sikit. Sampai nampak dahi kita ni. Dahi kita ni kena melekap dekat bumi. Dekat bumi masa sujud tu lah. Ataupun atas sejadah tu lah. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, an yakuna sujud ala sab'ati a'dha. Sujud tu mesti 7 anggota. 7 anggota sujud. Yang pertama ni dahi, jabahah. 2 tangan. 1, 2, 3. Kan, rukuk batai ni lutut, 2 lutut, 4, 5. Atraful qadamaini. Kaki kita ni, hujung kaki kita kena sentuh. Jadi 1, 2, 3, lutut 2, 5 dan 2 kaki tu, 6, 7. 7. Kalau tak ada kaki tu lainlah cerita kan. Itu yang syarat dia. Yang ketiga syarat dia sujud ni antartafi'a usafiluha ala a'aliha. Kena tinggikan sikit. Bawah kita punya belakang kita macam orang ni kan, gambar dia kena naikkan ke atas sikit. Tak boleh sama. Tak boleh sujud ni, tak boleh panjang sujud ke depan kan sampai dia tak tegak. Dia kena tegakkan punggung bahagian belakang ni. Ma'amkana zalikalah, yang mana yang mampu ittiba'an li fi'lihi, mengikut fi'il perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat syarat sujud. La yasjudu ala saubin muttasilin bihi bihaitsu yataharraku biharakatihi. Tak boleh sujud atas pakaian yang bersambung dengan dia. Bihaitsu yataharraku biharakatihi. Tak boleh sujud, maksudnya tak boleh sujud tempat yang macam baju kita lah. Kita punya baju bersambung dengan baju kita. Tak boleh macam tu. Dia kena benda yang lain atas tanah tu. Okey, seterusnya la yaqsudu bis sujud. Tak boleh kita niatkan sujud ni untuk benda lain. Contohnya takut kepada sesuatu. Itulah untuk sujud 8. Sikit lagi. Duduk di antara 2 sujud, al-julus baina sajdatain, bahasa Arab dia. Syarat dia ada 3. Yang pertama, tak boleh niatkan duduk tu, mesti niatkan dia untuk ibadah dalam solat lah. La yahmiluhu alaihi syai'un akhar, bukan niat benda lain seperti takut dan sebagainya. 2, tak boleh panjang, terlalu panjang. Lebih panjang. Okay, dia kata apa? La yatuluhu tatwilan fahishan, sengaja memanjangkan dia. Bihaitsu yazid, dia menambahkan tempoh masa tu an muddati aqallit tasyahud. Dia panjang, lebih panjang daripada tasyahud awal, tasyahud akhir. Dan ketiga syarat dia mesti tamakninah, mesti berhenti sekejap. Okey, itu syarat dia. Julus baina sajdatain. 9, julus al-akhir, duduk yang terakhir ni.
Yaqsudu bihi al-julus alladhi yakunu fi akhiri raka'atin min raka'atis salah bihaitsu ya'qibuhu as-salam. Duduk yang terakhirlah pada akhir rakaat sebelum salam. Kemudian 10 at-tasyahud. Tasyahud ni kita baca asyhadu an la ilaha illallah itulah. Dia at-tahiyyat tu daripada awal kan. Cara baca dia at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Sunat naikkan jari ni sunat sampai habis baca. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Atau kita baca selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Itu nama dia salat Ibrahimiyah. Sunat kita naikkan tangan kita dan kita pandang kepada jari kita tu. Kita tengok dia sampai fil alamin innaka hamidum majid. Kita turun baru kita tak pandang dah dan bagi salam. Tu sunat dia macam tu. Okey, baik. Okey, masih ada lagi? Tengok yang ke-11 lagi 2. 3 lagi. Yang 11 salawat kepada Nabi selepas tasyahud akhir. Maka kita kena baca masa solat yang terakhir tu kita kena baca Allahumma salli ala Muhammad. Mesti baca salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas kita dah baca tasyahud tadi, kita kena baca at least Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu dah cukup dah. Dah wajib dah. Yang tambah-tambahan lain tu jadi sunat. Dapat pahala lah. Kemudian salam yang pertama ni rukun Salam yang pertama sahaja at-taslimatul ula. Yang pertama sahaja yang rukun. Kalau awak dah habis yang pertama, kemudian awak terkentut, tak sempat yang kedua, masih sah lagi solat. Tak ada masalah. Yang kedua tu cuma sunat. Dia kena baca ayyaqulal musalli assalamualaikum. Kena baca assalamualaikum boleh. Assalamualaikum warahmatullahi pun boleh juga. Marrataini al-ula an yaminihi wal ukhra an shamalihi. Okey, yang terbaiknya ialah awak baca assalamualaikum di tengah, warahmatullahi belah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum di tengah-tengah. Okey, warahmatullahi belah kanan. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi belah kiri. Yang ke-13 rukunnya ialah tartib. Mesti mengikut urutan-urutan. Tak boleh ini dulu ni kemudian tak boleh kita ubah. Kena ikut urutan dia hasba wurudiha seperti mana yang diajarkan. Wazalika itu seperti memulakan dengan niat, takbiratul ikhram, kemudian Fatihah, kemudian rukuk, i'tidal, sujud dan sebagainya. Wa tartib wajib hatta baina tasyahud akhir wassalam ala nabi. Okey, jadi itulah selesailah tu. So rukun solat dia ada 13. Okey. Termasuk dengan tartib. Okey, setakat ni semua orang boleh faham? Fahim tu? Alhamdulillah. Orang tak ni? Alhamdulillah. Jadi insya-Allah kita sambung pada pertemuan yang seterusnya insya-Allah usbu'un qadim minggu depan untuk part 2. Dalam fiqh as-salat. Okey, ada seorang pertanyaan tak? Ayus soal?